Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk Seri Muhammad Sabu, Presiden Amanah, Datuk Seri Syarani, Menteri Besar Negeri Perak, Datuk Seri Ashraf Wajidi, Setiausaha Agung UMNO, begitu juga dengan Dr. Akmal, Ketua Pemuda, Datuk Seri Ahmad Said, Ketua Perhubungan, pimpinan-pimpinan UMNO, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Saudara, pilihan raya kali ini adalah satu pilihan raya yang sangat penting, dan mesej yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan pada malam ini, saudara, walaupun kita lihat pada tahun 2003 ketika Tuan Dr. Mahathir mengumumkan bahawa beliau mahu meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO. Pada ketika itu tuan-tuan, bukan main lagi, ramai yang memujuk. Ramai yang memujuk, meminta supaya beliau mengekalkan jawatan Presiden. Dan akhirnya dia kekal untuk seketika. Hari ini tuan-tuan, drama yang sama berulang. Drama yang sama, saudara, berulang. Dan seperti yang kita jangkakan, saudara, walaupun Tan Sri Mahyudin Yassin telah mengumumkan bahawa beliau nak melepaskan jawatan, tidak mahu mempertahankan jawatan Presiden dalam pemilihan yang akan datang, saudara, tak sampai 24 jam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Bersatu telah pun memujuk beliau dan menolak permintaan beliau untuk tidak mempertahankan jawatan. Ini sudah pun kita duga apa yang bakal berlaku, kerana beliau hanya mengeluarkan kenyataan semata-mata untuk meminta dirinya dipujuk, tuan-tuan. Hari ini, saudara, Pakatan Pembangkang sudah berpecah belah. Kita lihat jawatan Presiden ni pun, saudara, yang menyebabkan Muhyiddin hari ini rasa kecil hati kerana kawan-kawan dia dalam PAS sudah tidak menghormati dia. Hari ini juga menyebabkan Muhyiddin kecil hati kerana kawan-kawan dia macam Azmin dan juga Hamzah Zainuddin sudah tak sabar-sabar nak menggantikan beliau. Kerana hari ini mereka nampak Muhyiddin Yassin sudah menjadi sebagai biawak hidup, tuan-tuan. Tidak membantu, tidak menyumbang, tetapi boleh menyumbang kepada kerosakan parti. Hari ini, tuan-tuan, diletakkan seorang calon daripada PAS yang sudah pun menjadi menteri besar. Ura-ura yang diwawarkan di bawah kononnya bahawa manusia ini, saudara, menteri besar daripada PAS ini, kalau diberi peluang menjadi ahli parlimen, beliau akan diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri. Cita-cita cukup tinggi, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, baik Muhyiddin baik Samsuri baik, begitu juga dengan Haji Hadi baik, mereka ini hanya bermimpi di siang hari, kerana kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan akan kekal sehingga pilihan raya umum yang ke-16 insyaAllah, saudara. Haji Hadi sebelum ini mengatakan macam-macam pada kita. Dia kata kita kerengga lah, kan? Tetapi hari semalam, tuan-tuan, hari semalam dia mengesahkan bahawa dialah bapa kerengga. Kerana dia mengatakan dia sedang memujuk kepimpinan UMNO, khususnya MP-MP UMNO yang kononnya tak nak kepada Datuk Zahid supaya mereka ini berhijrah, memberikan sokongan kepada kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Saya nak beritahu dengan saudara, senario paling cemerlang yang pernah diperolehi oleh Perikatan Nasional ialah dia memenangi 74 kursi. Tetapi kerana dengan tipu helah dia, dengan tipu daya dia, tuan-tuan, dia berjaya mencuri 10 orang daripada Barisan Nasional untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dia akal kawan-kawan kita GPS di Sarawak, kononnya BN dah bersetuju nak sokong Muhyiddin. Dia cuba perdaya kawan-kawan daripada GRS. Dan berapa jumlah yang dia dapat, tuan-tuan? Jumlah yang dia dapat, saudara, dia hanya memperolehi, tuan-tuan, 115 orang untuk mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan,
Nasib kita baik, kita ada akta anti lompat parti. Kita beritahu dengan 10 orang kawan kita ni, sedar tak? Bila kamu nak jadi calon, kamu dah isi borang, aku janji, dah berjanji bahawa kamu takkan bagi SD pada orang lain dan tak pernah bagi SD pada orang lain. Dan kalau kamu bagi SD pada orang lain, kerusi kamu secara automatik akan dikosongkan dan pilihan raya boleh dibuat semula. Itu sebab yang 10 orang ni saudara, akhirnya tarik balik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana dia sedar bahawa Susah Agung Barisan Nasional Dr. Zamri cuma perlu hantar notis kepada Speaker Dewan Negara, Dewan Rakyat, dan kursi tu kita boleh buat pilihan raya semula, tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, Muhyiddin tak dapat jadi Perdana Menteri kerana sudah wujudnya aku janji, dan dalam masa yang sama dia bawa akta anti lompat parti, tuan-tuan. Keputusan itu saudara perlu dilakukan secara en blok. Maknanya saudara, ketua parti yang telah pun menerima aku janji, dia akan berunding dengan parti mana kita nak membentuk kerajaan, dan dia juga boleh membuat keputusan dengan siapa kita nak bentuk kerajaan dan siapa nak kita angkat menjadi Perdana Menteri. Maknanya saudara, hari ini Haji Hadi tak boleh terima kerana dia masih lagi, tuan-tuan, mengharapkan supaya kerajaan tebuk atap sekali lagi dapat dibuat seperti mana tahun 2020. Dan benda ni takkan berlaku, saudara. 10 orang ni daripada BN ni saya nak beritahu, alhamdulillah hari ini sudah bersatu hati akan terus bersama dengan kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ini yang perkembangan terkini. Kalaupun ada yang nakal-nakal 2-3 orang ni, tuan-tuan, di selatan tanah air, saya nak beritahu dengan saudara apa yang berlaku. Walaupun ada setengah-setengah daripada selatan tanah air ni, saudara, mereka kata mereka mungkin nak mengadakan pilihan raya kecil, maknanya letak jawatan. Itu je cara dia, letak jawatan ahli parlimen, pilihan raya. Saya nak beritahu dengan saudara, itu pun insya-Allah tak berlaku kerana ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Tuanku Sultan Johor telah memanggil mereka ni, saudara, dan memberi satu amaran yang cukup keras. Dan 2 hari yang sudah, ketika hari keputeraan baginda Tuanku Sultan Johor, beliau sekali lagi mengulas tentang virus yang bahaya ni. Dia rujuk belah sana, lihat tuan-tuan, yang gila kuasa nak pegang jawatan. Dan tak lama lagi, saudara, 31 Januari ini, insya-Allah saudara, insya-Allah saudara, kita akan ada yang di-Pertuan Agong yang baru. Dan yang di-Pertuan Agong yang baru ni, saudara, sangat tegas soal kestabilan negara, sangat tegas tentang soal ekonomi rakyat, sangat tegas tentang soal ekonomi negara. Beliau tidak sesekali akan membenarkan kerajaan tebuk atap wujud sekali lagi. Kalau dia nak buat sekarang, sebelum baginda Tuanku Johor ambil alih, tuan-tuan jangan lupa, ketika titah ucapan diraja, Tuanku yang di Pertuan Agong sekarang mengatakan bahawa di zaman beta ada 4 orang Perdana Menteri, dan beta mengharapkan Datuk Seri Anwar Perdana Menteri yang terakhir ketika beta menjadi Perdana Menteri. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Maknanya peluang nak tebuk atap Haji Hadi ni dah tak ada. Kenapa dia beria nak tebuk atap ni, tuan-tuan? Yang ini yang kita kena tanya dengan orang Terengganu. Sebab mereka hari ini, tuan-tuan, tak tahan. Walaupun PAS berpuluh tahun jadi pembangkang, tetapi hari ini bila berada di dalam kerajaan, bila wujudnya jana wibawa, skandal judi, duit judi, hasil daripada kutipan judi, cabutan khas daripada 8 kali melonjak menjadi 22 kali. Saudara, ini menyebabkan ianya disiasat oleh pihak SPRM, dan ramai yang menggeletar, mereka ni takut mereka akan menjadi kluster mahkamah. Itu sebabnya tak kiralah dia hantar Samsuri ke, dia hantar siapa untuk menjadi ahli parlimen di Kemaman ni, tuan-tuan, rakyat di Kemaman perlu tahu bahawa Perikatan Nasional tidak ada peluang untuk membentuk kerajaan sebelum pilihan raya umum yang ke-16. Ini full stop. Jadi hari ini, apa pilihan yang tuan-tuan ada?
tuan-tuan hanya ada dua pilihan. Pertama, tuan-tuan boleh pilih Tan Sri Raja Afandi sebagai ahli parlimen tuan-tuan sepenuh masa. Sebab beliau bekas Panglima Angkatan Tentera. Dia ada pengalaman banyak membantu, khususnya di Kemaman ini. Dia lahir besut tapi dia membesar di Kemaman. Betul tak betul? Dan saudara, jasa dia pun bukan sikit tuan-tuan. Yang buat Bailey Bridge, yang bantu ketika banjir 2013. Banyak. Dan dengan pengalaman beliau menjaga Angkatan Tentera Malaysia. Kita ucapkan satu tepukan gemuruh kepada Tan Sri Afandi. Saya yakin tuan-tuan, beliau boleh jaga Kemaman ini dengan baik. Betul tak betul? Kalau satu pasukan tentera, tak kira lah tentera udara ke, tentera darat ke, tentera laut ke, semua dia jaga, dia boleh jaga. Apalah sangat nak jaga satu parlimen Kemaman ni. Pilihan kedua yang tuan-tuan ada ialah seorang ahli parlimen part time. Kenapa saya kata part time? Kerana dia tak ada masa pun nak jaga Dewan Undangan Negeri yang dia jaga. Betul tak betul? Dia ada masa tak nak buat kerja sebagai Menteri Besar pun tak ada masa. Berapa kali dia turun untuk berkempen hari ini? Dia lebih banyak pada masa dekat Kuala Terengganu. Betul tak betul? Maknanya dia pun tak ada masa untuk jalankan tugas sebagai Menteri Besar. Bila ada peluang jadi Menteri Besar, bila banjir melanda negeri Terengganu, orang dah duduk kat pusat pemindahan banjir, dia datang melawat. Tuan-tuan, dia boleh pergi ke Auckland, duduk Auckland bercuti 11 hari. Saya pantau tuan-tuan. Dia order satu SUV besar, lepas 7 hari saya tengok dia pulangkan balik SUV besar ni tuan-tuan. Saya ingat dia nak balik sebab ketika itu dah ada yang meninggal dunia, dah ada yang arwah kerana banjir. Saya ingat dia simpati, dia nak balik. Rupa-rupanya dia tukar, dia pakai Porsche Macan tuan-tuan. Dia habiskan percutian dia cukup 11 hari. Tempoh balik tu sampai, tiket dia tu memang ngam-ngam 11 hari, baru dia balik. Balik dia buat macam tak bersalah, saudara. Orang ni, saudara, tak ada masa untuk jaga Menteri Besar punya jawatan, tak ada masa jaga adun. Macam mana tuan-tuan nak bagi dia satu lagi tugas, nak jadi ahli parlimen tuan-tuan? Agak-agak dia boleh tak kupap dengan kerja ni tuan-tuan? Tak boleh. Dan dia ada banyak kerja part time lain. Antara kerja part time yang dia buat tuan-tuan, dia juga menjadi broker kepada token judi. Ingat lagi? Ingat lagi tak tuan-tuan? Dia jadi broker lah tu. Daripada 8 kali cabutan jadi 22 kali cabutan. Last keluar gambar dia dengan Vincent Tan atas kapal layar. Kerja apa dia buat? Apa kaitan Menteri Besar dengan token judi ni, Vincent Tan? Ini kerja part time. Lain apa part time yang dia buat tuan-tuan? Dia jual tanah-tanah rakyat di negeri Terengganu. Ini Datuk Seri Mat Said boleh ulas. Tanah yang dulu Haji Hadi dah jual pada Ko Insaf, nilai 29.3 juta ringgit, jual dengan Ko Insaf 550,000. Lepas tu kita beli balik 6 juta lebih. Kemudian zaman Samsuri jual balik tuan-tuan tanah yang sama dengan harga 500,000 kepada NGO milik isteri dia sendiri tuan-tuan. Lepas ni dia akan cerita tentang tanah nilai 11 juta. 70 ekar tuan-tuan, dia jual 1 ekar 1,000. Saya nak tanya, orang Terengganu dapat tak 1 ekar 1,000 kalau bukan Koroni PAS? Dapat tak? Tak dapat. Banyak kerja part time dia buat ni saudara. Dia tak boleh jaga orang Kemaman. Itu sebab mesej yang paling jelas yang tuan-tuan perlu tahu. Ada yang kata kalau tak bagi undi pada Samsuri, maka semua dana daripada kerajaan negeri takkan sampai. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang menang di kawasan parlimen ini saudara, Don-Don ni semua wakil rakyat Perikatan Nasional. Betul tak betul? Mereka tetap akan jaga tuan-tuan. Betul tak? Kalau Samsuri saudara jadi ahli parlimen, peruntukan daripada kerajaan negeri tetap daripada adun-adun ini. Betul tak? Tetapi kalau kita angkat Tan Sri Afandi sebagai ahli parlimen, peruntukan daripada kerajaan negeri daripada adun-adun tuan-tuan akan dapat. Betul? Tetapi saudara, peruntukan daripada pusat juga tuan-tuan akan dapat melalui Tan Sri Raja Afandi. Dan Kemaman ni satu-satunya parlimen yang akan menjadi jambatan di antara kerajaan pusat dengan rakyat negeri Terengganu. Betuah tak betuah?
kalau kita angkat calon Barisan Nasional menjadi ahli parlimen di Kemaman ni, tuan-tuan. Itu sebab fikir dengan semasak-masaknya, datang 2 hari bulan, pastikan jangan sampai IC kita ni bersepah. Malam tu simpan baik-baik, takut anak kita kidnap. Mana tahu yang balik daripada Kuala Lumpur ni, yang selalu termakan hasutan Sanusi dan sebagainya, simpan IC kita baik-baik. Pagi-pagi turun ke pusat pembuangan undi, pastikan kita pangkah calon Barisan Nasional Tan Sri Raja Muhammad Afandi. Boleh? Boleh? Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.